Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad apabila membuat satu serangan kepada Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan yang kita lihat di media apabila kenyataan itu mendakwa Anwar cuba kunci mulut Melayu. Dan di sini juga kita lihat bahawa kenapa isu ini dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad kerana beliau kecewa di atas pembatalan penganjuran proklamasi orang Melayu. Dan akhirnya beliau mendakwa bahawa Anwar cuba kunci mulut orang Melayu. Kita lihat teori yang dikeluarkan oleh Tun ini untuk beliau mendapat sokongan orang Melayu dan akhirnya bermain dengan sentimen perkauman dan agama. Ini adalah hasil apabila kita lihat pemimpin yang kita harapkan menjadi tokoh negarawan negara kita ini berkhidmat menjadi Perdana Menteri sebanyak 23 plus 2, iaitu kita tahu 25 tahun. Akhirnya, dia kata Anwar yang kunci mulut Melayu. Siapa yang kunci mulut Melayu? Mahathir atau Anwar? Isu yang kita boleh lihat hari ini, Anwar baru saja menjadi Perdana Menteri. Belum lagi saya lihat Anwar memecat sesiapa pun. Malah peguam negara pun disambung lagi selama 6 bulan. Jadi kita lihat, apa dia yang Tun Mahathir buat? Tun Mahathir buat adalah dengan memecat tokoh-tokoh Melayu. Buktinya apa? Berapa ramai timbalan Perdana Menteri yang sudah dipecat oleh Tun? Berapa ramai Perdana Menteri yang mengikut selera Tun harus berhenti? Jadi siapa yang tak mengikut selera dia, maka dipecat. Apakah orang-orang ini orang Cina, orang Iban, orang Bedayo, orang lain? Orang India. Dan tentunya anak Melayu sendiri yang mempunyai kebolehan, mempunyai kepakaran, dibuang begitu saja. Dan akhirnya Tun merasakan bahawa beliaulah jago politik. Hari ini kita lihat, Tun bermain dengan sentimen mengatakan bahawa Anwar kunci mulut Melayu. Kita tahu bahawa Tun menjadi Perdana Menteri selama 25 tahun. Belum selesai masalah Melayu ni. Bermakna, Tun adalah seorang pemimpin Melayu yang gagal. Yang selama ini. Kerana beliau mengunci mulut-mulut orang Melayu ini, yang mana pada saya sepatutnya orang-orang ini boleh ke depan. Kita tahu ramai juga tokoh-tokoh Melayu yang boleh dikedepankan, tetapi diabaikan. Hari ini dia bersuara tentang orang Melayu. Dengan umur yang sudah pun menjangkau 97, dah nak pergi lagi menjangkau pada 98. Logik akal ke? Sepatutnya Tun dah berehat, tidak perlu lagi membuat kritikan politik. Kerana kita tahu bahawa dalam kehidupan politik Tun ini tadi, yang hidup adalah kroni-kroni Tun sendiri, bermain dengan sentimen perkauman, tetapi berapa ramai juga kaum lain yang Tun nak pergi ceritakan, bukan saja Melayu, tetapi kaum Bumiputra, Sabah dan Sarawak diabaikan. Malah yang kita lihat, kapitalis-kapitalis, taikun-taikun, berbangsa lain yang menaik. Kekayaan-kekayaan yang diberikan Tun kepada kroni-kroninya, kalau nak membantu orang Melayu, saya rasa lebih daripada cukup. Sementara Tun masih boleh lagi melihat keadaan politik hari ini. Kita lihat, apabila hak-hak Sabah dan Sarawak itu dinafikan begitu lama, kekayaan Sabah dan Sarawak dipunggah ke pusat, akhirnya mengayakan orang-orang Tun. Kita membuat bangunan yang seolah-olah memang dilihat oleh dunia bahawa mencakar langit. Tetapi hasilnya bukan dilihat oleh rakyat miskin yang ada di pelosok negara ini. Jadi tak payahlah Tun nak menceritakan menjual isu Melayu, mengunci mulut orang Melayu. Begitu lama dah Tun menjadi Perdana Menteri, tidak menyelesaikan masalah ini. Hari ini Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, belum sampai 1 tahun pun, tetapi Tun dah tak senang hati. Tun dah nak merampas, Tun dah nak membuat penganjuran proklamasi orang Melayu ini. Ini adalah satu perpecahan yang akan dicubuat oleh Tun. Perkara ini sudah kita lihat apa yang telah berlaku apabila dilakukan Kongres Maruah Melayu yang dibuat sewaktu PH memerintah dahulu. Apa tujuan Tun buat Kongres Maruah Melayu itu? Tidak ada manfaat kepada semua rakyat di negara ini, termasuk orang Melayu sendiri. Kongres Maruah Melayu adalah
satu kongres yang akan mengumpul tokoh-tokoh yang ada sebagai tokoh politik ini tadi untuk mereka pecahkan kerajaan. Dan akhirnya tumbang satu kerajaan yang susah rakyat. Tun sendiri tidak berada dalam keadaan itu karena Tun sendiri kaya raya, anak beranak kaya raya. Orang makan tak makan, ada Tun turun bagi bantuan, tak ada. Jadi ini isu yang perlu rakyat lihat, bahwa permainan yang dibuat oleh Tun ini hanya untuk nak menarik pengundi Melayu untuk sokongan politik demi kepentingan diri sendiri. Jika Tun merasakan bahawa Tun hari ini boleh diterima, ataupun Tun bermain dengan sentimen perkauman ini tadi, Tun sendiri dah ditolak. Kenapa perlu lagi Tun berada di pentas politik hari ini dengan cuba lagi memecahkan orang Melayu kepada berpuak-puak? Tujuannya hanyalah untuk Tun lagi nak menarik sokongan kepada komponen parti yang Tun rasai boleh merampas kedudukan Perdana Menteri yang ada hari ini. Ini adalah satu yang pada saya lihat sebagai rakyat merugikan negara. Kerana daripada rakyat menghargai jasa-jasa Tun sebagai Perdana Menteri yang begitu lama, Tun telah pun juga mencalalkan imej beliau sendiri di akhir hayat, yang akan dilihat oleh rakyat bahawa pembohongan demi pembohongan Tun akhirnya terbongkar. Jadi kenapa Tun juga melakukan perkara ini? Karena Tun paling takut Datuk Seri Anwar Ibrahim ini jadi Perdana Menteri dan akhirnya membongkar berbagai isu melibatkan penyelewengan yang begitu lama. Tuhan nak tunjuk kepada Tun hari ini bahawa Anwar tanpa sokongan Tun pun akan boleh menjadi Perdana Menteri. Hari ini terbukti bahawa Tuhan nak tunjuk Tun sendiri kalah hilang deposit, partinya hilang habis, dan akhirnya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri bukan daripada sokongan daripada Tun dan parti-parti Tun yang juga bersekongkol dengan Tun, tetapi daripada parti lain. Jadi ini jelas kita lihat bahawa Tun melihat sendiri apa yang dah berlaku, apa yang dia telah buat kepada pemimpin lain. Apabila dia memenjara Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila dia membohongi Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan hari ini beliau sendiri lihat. Dan kita boleh lihat pula kenyataan seperti ini. Apa tujuan Tun nak buat? Untuk membuat penganjuran proklamasi orang Melayu. Tidak pernah cukup. Apakah kerajaan yang ada hari ini tidak ke arah untuk membela orang Melayu? Saya rasa lebih daripada apa yang Tun buat sebenarnya. Kalau nak melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kerja lebih untuk orang Melayu. Bank Islam, Universiti Islam, banyak lagi Islam yang melibatkan orang-orang Melayu dan Islam ini yang dibuat oleh Anwar Ibrahim lebih baik daripada Tun. Jadi tak payahlah Tun hari ini berdabik dada ataupun merasakan bahawa beliau lah yang terhebat. Sampai masanya kita perlu bagi laluan kepada orang lain untuk meneruskan kelangsungan negara kita ini agar ke hadapan. Sepatutnya Tun berehat saja, tak perlu lagi membuat komen politik. Kerana pada saya, jika Tun tak ada pun suatu masa nanti, negara ini tetap akan berjalan seperti itu. Kita pun dah tak tahu. Tetapi sekurang-kurangnya tidak menyusahkan pentadbir ataupun mereka yang nak mengurus negara ini supaya tidak diganggu. Contohnya apabila Tun membuat komen seperti ini, dia sedikit sebanyak mengganggu gugat kestabilan politik negara ini yang dilihat oleh pelabur. Jadi lebih baik Tun berdiam, jangan mengganggu. Kami anak muda pun boleh melihat perkara seperti ini. Jadi Tun hari ini, jangan lupa, dunia hari ini bukan zaman Tun, zaman tahun 1997, tahun 1998, sesuka hati Tun menggunakan kuasa. Hari ini, rakyat menggunakan sosial media, rakyat boleh menilai, rakyat juga boleh komen tentang diri kita sebagai pemimpin di media sosial dengan begitu pantas. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.